Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah berikan dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbahasan daripada Fiqhus Sirah karangan Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala, yang mana sambungan kita pada malam ni masih lagi pada al-jahru bid-da'wah, iaitu seruan berdakwah secara terang-terangan, yang mana kita dah bahas apa yang disebutkan oleh beliau dalam muka surat 109 ni dalam terjemahan Dewan Pustaka Fajar ni. Jadi kita terus kepada muka surat 113, iaitu perbahasan mengenai pengajaran dan juga renungan daripada apa yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan dakwah secara terang-terangan ni. Yang mana kalau kita tengok, bila berlakunya dakwah secara terang-terangan, selepas 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya turun ayat daripada surah Al-Hijr, ayat yang ke-94. Allah Ta'ala sebut, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi itu ayat daripada surah Al-Hijr menjadi titik permulaan kepada dakwah secara terang-terangan. Maka tentangan yang pertama berlaku pada Nabi ialah ketika mana Nabi mengumpulkan kaum keluarga Nabi, penduduk-penduduk Mekah pada waktu itu berada di bukit untuk berkumpul di Bukit Safa. Sehingga Nabi menyebutkan dalam riwayat yang terkenal, Nabi kata, percayakah kamu kalau aku kata di belakang bukit ini ada satu kumpulan yang akan menyerang Makkah? Maka jawab semua orang yang ada pada waktu itu, kami percaya kerana kamu ini telah digelarkan dengan gelaran Al-Amin. Kemudian Nabi pun menjelaskan pendirian Nabi tentang sembahan-sembahan kepada berhala. Lalu Nabi pun kata, ketahuilah bahawasanya sembahan-sembahan kepada berhala itu batil, dan Allah Azza wa Jalla itu mengajak kita semua kepada tauhid, bukanlah mensyirikkannya dengan membesarkan berhala-berhala ni. Lalu tentangan pertama yang berlaku ialah daripada pak saudara dia, iaitu Abu Lahab. Dalam surah Al-Lahab Allah Ta'ala sebut, ataupun surah Al-Masad, Allah Ta'ala sebut tabbat yada abi lahabin wa tab. Ketika mana Abu Lahab mendengar kata-kata Nabi itu, dia pun kata, tabbal laka ya Muhammad sairal yaum, celaka kamu wahai Muhammad seluruh umur kamu kerana telah mencela berhala ni. Kemudian turunlah ayat yang menceritakan tentang kecelakaan itu kembali balik kepada Abu Lahab pada waktu tu. Jadi itu permulaan tentangan. Maknanya kalau kita tengok,
Nabi cerita benda betul, tak sampai 1 jam orang dah marah. Dan itulah hakikat bawa kebenaran ni. Cerita benda betul, buat video ke, react something ke, kita beri kata apa ulasan terhadap sesuatu benda yang orang selalu buat tapi salah, belum sehari ataupun tak sampai sehari orang dah marah, orang dah komen, orang dah kecam macam-macam. Okay. Dan itu ialah perkara yang biasa akan dilalui oleh orang yang bawa kebenaran. Okay. Cuma nak beritahu titik permulaan dakwah secara terang-terangan telah ditentang dalam waktu kurang daripada 1 jam. Okay. Jadi pada malam ni kita nak bahas pengajaran dan renungan yang disebutkan oleh Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala dalam Al-Ibar wal 'Izat. Apa yang dia sebut sini? Dia kata fi hadzal maqta'u min siratihi alaihi salatu wassalam dilalatun thalathun najmaluha fi ma yali. Dalam perenggan ini, dalam bahagian ini, kata Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullah, kita akan bahagikan kepada 3 kenyataan dan petanda seperti berikut. Jadi dia bahagikan untuk bahagian pengajaran ni 3. Yang pertama, awalan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinama sada'a bid-da'wati ila al-islam fi Quraisy wa 'ammatil Arab fa aja'ahum bima lam yakunu yatawaqqa'unahu aw ya'lifunahu tajidu dhalika wadihan fi radd Abi Lahab alayhi thumma fi intifaq ma'zam al-musyrikin min zu'ama'i Quraisy ala mu'adatihi wa muqawamatihi. Apa maksud dia? Seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap puak Quraisy secara terang-terangan telah memeranjatkan bangsa Quraisy pada waktu itu dan juga umat Arab secara keseluruhannya. Ini dapat dilihat dengan nyata sekali, iaitu penentangan Abu Lahab semasa baginda menyeru mereka di Bukit Safa dan penyertaan puak Quraisy seluruhnya dalam usaha menentang baginda. Okay. Lalu apa kata rahimahullahu taala penulis kita? Wa fi dzalika ar-raddul qati' ala man yuhawaluna taswir hadha ad-din bi syar'atihi wa ahkamihi. Segala-galanya adalah jawapan yang tajam kepada mereka yang mengatakan agama Islam ini adalah karya ilham tempatan atau saranan faham kebangsaan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai cita-cita bangsa Arab. Okay. Jadi kita boleh tengok dalam isu ni, dakwaan yang mengatakan Nabi ni nak angkat bangsa dia, benda tu tak benar. Sebab Nabi baru saja sampaikan dakwah, Nabi telah dilawan oleh bangsa dia, bukan orang lain, bukan orang jauh, pak saudara dia sendiri, Abu Lahab. Okay. Jadi sebahagian orang yang kata Nabi ni dakwah dia tidak dilawan oleh bangsa dia, itu dakwaan yang tidak cermat ataupun dakwaan yang bersifat sentimen sahaja. Hakikatnya yang melawan Nabi ialah daripada keluarga yang dekat. Okay. Kemudian kata Dr. Ramadan Al-Buti sini, dia kata tidak perlu lagi mengkaji dan berpenat lelah mencari jawapan dan alasan yang tegas sebagai jawapan kepada segala tipu helah yang mengetawakan yang sering disuarakan oleh seteru-seteru Islam dan oleh mereka yang cuba melariskan tipu helah kotor terhadap Islam, tetapi untuk tujuan busuk dan melihat dan muslihat mereka, maka terpaksalah mereka lakukan, walaupun segala-galanya ini langsung tidak menjejaskan hakikat dan kebenaran yang begitu nyata sekali. Okay. Jadi bila mana Nabi kena macam tu, segala dakwaan yang mengatakan Nabi ni hanya kempen untuk bangsa dia, Nabi ni hanya nak masukkan dalam syurga ni bangsa dia, keluarga dia, ini antara apa orang kata syubuhat, kesamaran oleh golongan orientalis yang mengatakan Nabi Muhammad ni dia datang bawa Islam, syurga ni akan didominasi oleh bangsa Arab. Benda tu tak betul. Sebab tu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia lawan ataupun dia jawab isu ni. Sebab tu hadis yang mengatakan bahasa ahli syurga ialah bahasa Arab, hadis tu terlalu dhaif. Nak tunjuk kepada kita bahawasanya Islam ini dia bukan satu agama yang bawa unsur kebangsaan. Walaupun zahirnya orang yang masuk Islam pada mana-mana tempat atas dunia ni, kebanyakannya dia akan menerima juga sedikit daripada biasan budaya Arab. Macam kita orang Melayu, kita bila mana diislamkan sekitar 1300, ni permulaan orang Islam, orang Melayu di tanah Melayu ni diterima Islam.
1300, 1400 ataupun 1500 Masihi ni, waktu orang Melayu baru terima Islam, apa yang berlaku? Islamisasi itu datang sekali dengan Arabisasi. Orang Melayu sudah mulai menukar nama dengan nama yang ala-ala Arab. Sebab tu kita akan tengok raja-raja Melayu, Temagi ke Parameswara, Temagi bukan, Parameswara tukar nama Muzaffar Shah, bunyi itu Arab. Masjid sudah dibuat bentuknya seperti bangunan-bangunan di negara Arab. Walaupun hakikatnya bangunan yang berkubah ini, ia bukan hanyalah rumah ibadat yang kita panggil masjid. Kadang-kadang ianya juga ialah kubur sahaja. Dan dia tak syarat apa dalam Islam ni, dia mesti kubah ni mesti bentuk macam tu, ataupun masjid tu kena ada kubah. Tak syarat pun. Kita boleh buat dengan apa saja bentuk, selama mana dia tidak ada problem ataupun tidak melambangkan agama khusus, simbol agama khusus tertentu. Tapi kebanyakan orang yang masuk Islam ataupun bangsa yang bukan Arab masuk Islam, mereka akan terkena sedikit biasan daripada budaya Arab. Jadi golongan orientalis barat ni, mereka kata Nabi Muhammad ni bukan nak bawa Islam, tapi nak harapkan orang yang bukan Arab. Itu dakwaan yang tak betul. Sebab dakwah Nabi yang pertama sekali telah dilawan oleh orang Arab. Sedangkan di Mekah pada waktu tu ada hamba daripada kalangan kulit hitam, Habsyi. Habsyi bukan Arab, mereka Afrika. Adanya orang-orang Kipti, adanya orang-orang Yahudi, adanya orang-orang Kristian. Mereka tak lawan, mereka tak jadi orang yang pertama lawan Nabi. Yang pertama lawan Nabi ialah keluarga Nabi sendiri. Jadi itu dakwaan yang hanya sia-sia. Dakwaan ni kalau orang Islam percaya, orang Islam yang jenis tak baca habis tentang sirah Nabi. Sebab tu mudah terpedaya dengan pemikiran dan syubhat. Syubhat ni maksudnya kesamaran. Yang kedua, kana minal mumkinu alla ya'mura Allahu rasulahu bi'inzari 'ashiratihi wa dhawi qurbahu khassah iktifa'un bi'umumi amrihi al-akhar wa huwa qawluhu fasda' bima tu'mar idh yudkhilu afradu 'ashiratihi wa dhu qurbahu fi 'umumi alladhina yasda'una amamahum bid-da'wati wal-inzar. Fama al-hikmatu min khususiyatil amru bi'inzaril 'ashirah. Yang kedua, kata Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, seharusnya tidak perlu lagi diturunkan suatu ayat yang khusus untuk menyeru dengan terang-terangan akan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah untuk berdakwah kepada mereka memadai dirangkumkan sekali maksudnya ke dalam ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Tetapi di sana ada juga ayat yang Allah Ta'ala suruh Nabi ni seru juga kepada ahli keluarga Nabi secara khusus, iaitu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Allah Ta'ala kata apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, engkau berilah peringatan amaran kepada asyirah. Asyirah ni maksudnya keluarga dekat, kabilah yang sama, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Quraisy, Bani Lu'ai, Ka'ab, apa-apa semua ni, kamu kena fokus yang ni dulu. Barulah kamu nak cerita dakwah ni kepada yang bukan sebangsa dengan kamu ataupun bukan sekeluarga dengan kamu. Okey. Lalu Dr. Ramadan Al-Buti sini dia datangkan persoalan, dia kata, "Famal hikmatu min khususiyatil amru bi inzaril asyirah?" Apakah hikmah dikhususkan keluarga Nabi dalam menyampaikan dakwah? Okey. Dia jawab sini, dia kata sebagai jawapannya, maka ini telah memberi suatu gambaran yang terang mengenai peringkat tanggungjawab yang dibebankan ke atas setiap Muslim dan para pendakwah secara khusus. Peringkat pertama ialah bertanggungjawab seseorang itu terhadap dirinya yang demikian. Maka masa penurunan wahyu yang pertama merupakan suatu masa yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi ketenangan dan keyakinan bahawa ianya Rasul yang benar telah diutuskan oleh Allah dan segala apa yang diwahyukan kepadanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi nak sebut kepada kita, kenapa ada ayat yang suruh Nabi ini berdakwah kepada ahli keluarga Nabi secara khusus? Okey. Pertama, kata doktor, kata pengarang rahimahullahu taala, dia kata sebab dakwah ini ada martabat dan ada sasaran dia. Walaupun dakwah ni orang nampak yang paling besar sahaja, tapi kadang-kadang orang kurang nampak pada dakwah itu yang skop kecil dia. Jadi ini benda yang kita kena tahu. Sebelum nak cerita dakwah yang besar-besar ni, antara benda yang pertama yang dia kena tahu
ialah dia islahkan diri dia. Islahkan diri maksud dia apa? Dia jadikan diri dia tu rasa tenang, rasa perlu kepada apa yang dia sedang anuti tu, dan dia faham apa yang dia sedang anuti. Macam Nabi, bila mana Nabi mula-mula terima wahyu di Gua Hira, peringkat pertama Nabi tak faham. Bahkan peringkat pertama kalau kita tengok, Nabi ni orang yang takut, gerun. Nabi gementar menghadapi Jibril alaihissalam. Peringkat awal manusia, dia nak terima satu benda baru, dia susah nak percaya. Sebab dia takut benda baru yang dia ambil ni berlawanan dengan pegangan yang betul ataupun bukan kebiasaan. Hakikatnya kita pun macam itulah. Bila mana kita nak berdakwah ni, kita nak sampaikan benda baru, orang yang tak pernah dengar benda baru, benda tu benda lama, cuma baru sampai. Benda tu dah lama pun disebut oleh Nabi, cuma dia punya maklumat tu baru sampai. Maklumat yang bertapak ataupun berasas pada kumpulan tu ialah maklumat yang salah. Pertama kali dia dengar benda tu, hakikatnya manusia dia tak boleh terima. Sebab tu Nabi SAW bila mana terima wahyu, apa yang dia rasa? Dia rasa dia kena sampuk. Dia tak rasa dia terima wahyu lagi. Kalau Nabi tu dah tahu dia terima wahyu, dia tak perlu rasa takut. Dia tak perlu lari daripada Gua Hira turun balik ke rumah. Dia hanya perlu berjalan macam orang baru dapat pangkat sepatutnya. Sebab hakikatnya penerimaan beberapa wahyu di Gua Hira tu, penerimaan beberapa ayat awal daripada surah Al-Alaq itu ialah watikah perlantikan Nabi sebagai seorang Nabi, watikah perlantikan diri sebagai seorang Nabi. Sepatutnya bagi orang yang baru dapat jawatan, dia rasa suka. Tapi Nabi dia tak tahu itu jawatan dan tanggungjawab. Sebab tu Nabi pening, Nabi rasa macam something. Dia balik rumah, apa dia kata kepada Khadijah? Zammiluni, zammiluni, selimutkan aku untuk hilangkan resah. Saya dah sebut berapa kali sini, perkataan zammiluni ialah selimutkan untuk hilangkan rasa runsing di kepala. Sebab manusia ni dia memang macam tu. Sebab tu kalau tengok cerita Ashabul Kahfi, bila mana dia orang dikejar, dijatuhkan hukuman untuk ditangkap. Maknanya kerajaan pada waktu tu, pemerintah pada waktu tu arahkan, raja tu arahkan untuk dikejar dan ditangkap 7 orang pemuda ni. Akhirnya dia orang dengan ilham yang Allah Ta'ala bagi, dia orang lari ke gua. Sebab tu pendapat yang mengatakan mereka ni, gua mereka tu di Jordan, di Iraq, ada sebahagian para ulama dia tolak pendapat tu. Sebab apa? Sebab di Jordan dan di Iraq ni, tapak Ashabul Kahfi tu, dia cuma ada satu je gua. Dia tak banyak. Okay. Berbeza dengan di Turki. Turki, yang orang Turki dakwa ini gua Ashabul Kahfi, dia banyak gua situ. Okay. Sebahagian para ulama dia tarjih, dia kata yang kuatnya ialah di kawasan tu. Sebab banyaknya gua tu boleh mengelabui askar untuk kejar orang yang dia nak kejar tu lah. Okay. Kalau cuma ada satu gua, dia boleh aim gua tu lah. Tu boleh aim gua tu. Okay. Tapi sebut ke orang Jordan marah. Sebut ke orang Iraq pun marah. Orang Turki dia syok lah. Sebab dia rasa macam dia menang lah atas hujah tu. Kalau gitu kita Tasik Kenyir pun boleh buat. Banyak gua kita boleh dakwa. Ni kawasan ni Ashabul Kahfi ni, Ashabul Kahfi kita sebenarnya Melayu. Okay. Kita boleh kata lagi dahsyat lah. Tapi Quran tak mention benda tu. Quran bukan nak mention benda tu. Quran nak mention serabut dia orang lagi, dia orang nampak gua, masuk gua. Apa yang dia orang dapat lepas masuk gua? Tidur 309 tahun. Manusia dia ada masalah hidup, dia kena apa-apa, dia balik, dia nak tidur dulu. Dia tak nak makan lagi. Dia tak nak bercakap dengan orang. Contoh kena buang kerja ke, gaji kena potong ke, apa saja musibah yang berlaku, kereta kena curi ke, rumah terbakar ke, minta nak tidur dulu. Walaupun tidur itu bukan penyelesaian yang 100% boleh selesai. Tapi manusia bila mana dia serabut, dia nak tidur. Jadi Nabi ni kata pada Khadijah, wahai Khadijah, selimutkanlah aku. Aku tak tahu apa kena pada aku, tapi aku nampak tidurlah dulu. Itu keadaan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok anak-anak kita yang bawa balik exam, dia serabut, dia tidur 2-3 hari dia tidur. Kalau di Jordan dulu lah. Sebab Jordan ni kesan Ashabul Kahfi tu dia sedap lagi tidur. Boleh lagi sikit kepada pelajar-pelajar kita. Saya tahu sebab saya pernah tengok. Ada satu orang student kawan, dia tidur, dia habis kelas hari Khamis, tidur, bangun pagi Sabtu tu, musim sejuk kan? Kita pergi ziarah rumah dia pagi Sabtu bangun. Tu kira okey kalau dia bangun pukul 7 hari Ahad yang nak pergi kelas balik.
2 hari dia memang cuti betul. Apa pun tak tahu. Dia bukan sengaja, dia satu, saya pun tak tahulah sebab saya pun pernah rasa benda tu. Kita awal-awal sampai Jordan ni, dia tak tahu apa benda yang sedap sangat. Aircon tak ada, kipas pun tak ada. Kalau musim panas, tak ada apa pun. Rasa panas. Tapi letak je badan sedap tidur. Rasa macam nak tidur lama lah. Okay. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian orang yang terkejut, dia tak pernah pergi ke negara-negara yang macam ni, tanah Syam ni, dia akan terkejut. Lepas tu dia tidur, bangun tu dia pun sembahyang tarawih sebab banyak solat dia kena ganti. Boleh kata sembahyang tarawih sebab Zuhur pun tinggal, Asar pun tinggal, Maghrib pun tinggal, Isyak baru terkejut. Nak jadi sembahyang tarawih lah, cover balik tak ingat. Dia memang, dia pernah terjadi. Saya sendiri pun pernah terjadi lah. Satu rumah tak terbangun. Kalau lepas exam lagi seronok lah. Sebab kita punya beban kepala tu dah selesai. Cuma nak beritahu Nabi ni, bila mana dia dapat wahyu tu, dia tak tahu itu wahyu yang nak baiki dia. Apa dia buat? Dia tidur. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat lain. Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut kerana serabut, Qumil laila illa qalila, bangunlah kamu pada satu bahagian daripada malam. Nak sebut kepada kita bahawasanya itu benda yang dalam dakwah ni, benda pertama kita nak jadi pendakwah ni ialah biasanya kita sendiri pun terkejut dengan benda yang kita nak bawa tu. Lepas daripada Nabi yakin, selepas diberikan maklumat oleh Waraqah bin Naufal, barulah Nabi rasa ini agama yang betul. Inilah yang aku duk cari selama ni. Inilah perasaan yang aku duk rasa tak betul sembah berhala ni. Baru Nabi sampaikan kepada orang dalam rumah. Baru Nabi beritahu kepada Khadijah. Khadijah pun terima. Lepas tu beberapa orang-orang yang rapat daripada 10 orang yang awal, antaranya Abu Bakar, Ali, Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, ni antara orang-orang yang awal masuk Islam. Okay. Lepas daripada tu, barulah Nabi nak sampaikan pada orang. Sebab satu orang, dia nak kempen satu benda, dia mesti dia sendiri pernah rasa benda tu. Kalau dia tak rasa benda tu, dia tak akan merasai dan tidak akan kemah dalam apa yang dia bawa ataupun apa yang dia seru tu. Okay. Jadi sini kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, dia kata dakwah itu mempunyai peringkat-peringkatnya. Peringkat yang kedua ialah tanggungjawab seorang Muslim itu terhadap kaum keluarganya. Kerana tiap Muslim adalah bertanggungjawab menyampaikan seruan dakwah kepada kaum keluarganya. Untuk yang demikianlah, maka Tuhan telah meminta Rasulnya supaya menyampaikan seruan dakwah ini kepada kaum keluarganya secara khusus. Ini bukanlah satu tanggungjawab yang khusus kepada Rasulullah, bahkan kepada setiap Muslim. Maknanya sebelum kita nak cerita dakwah luar pada rumah ni, dakwah yang dipertanggungjawabkan ke atas manusia itu ialah mendakwahkan orang dalam rumahnya dulu ataupun keluarganya dulu. Peringkat yang ketiga ialah tanggungjawab alim ulama terhadap kawasan daerahnya dan tanggungjawab pemerintah terhadap negara dan rakyat jelatanya. Kedua-dua mereka ini mengambil tempat selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama dan umara. Kerana kedua-duanya adalah warisan sebenar dalam Islam, seperti mana yang telah ditegaskan oleh Nabi melalui hadisnya, al-ulama warasatul anbiya. Mana yang nak sebut kepada kita bahawasanya peringkat yang paling atas sekali ialah tanggungjawab orang alim dan juga tanggungjawab pemimpin, umara. Pemimpin ni pembesar negeri itu, untuk dia menjalankan ataupun menjadikan agama tu diamalkan dengan baik dan betul dalam masyarakat tu. Okay. Lepas tu Dr. Said dia sebut sini, pemerintah atau kepala negara adalah khalifah. Adapun khalifah yang dimaksudkan di sini ialah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bererti pengganti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita tengok Abu Bakar, bila mana Nabi wafat, apa gelaran yang diberikan pada dia? Khalifatur Rasul, pengganti kepada Rasul. Lepas pada Abu Bakar wafat, naiklah Umar Al-Khattab. Orang nak beri gelaran khusus pada Umar. Apa gelaran yang pertama sekali diberikan kepada Umar sebelum gelaran Amirul Mukminin? Gelaran dia ialah Khalifatar Rasul. Al-Khalifatu Khalifatar Rasul. Pengganti kepada pengganti Rasulullah. 2 kali khalifah. Itu yang awal-awal. Bila mana Umar ni dilantik sebagai
khalifah pengganti kepada Abu Bakar. Gelaran yang orang Islam panggil Umar ialah Al-Khalifatu Khalifatar Rasul. Panjang lah, 2 kali. Okay. Tapi Umar sendiri dengan pandangan dan ijtihad dia tukar kepada gelaran Amirul Mukminin. Jadi gelaran itulah yang dibawa sampailah kepada Uthman, sampai kepada Ali, dan sampailah kepada beberapa orang lah, sampai kepada Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain lagi. Okay. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya pemimpin dan juga ulama itu mereka ialah Khalifatul Rasul, pengganti Rasul. Okay. Mempelajari ilmu pengetahuan dan hukum hakam Islam adalah sesuatu yang wajib dilengkapkan oleh tiap-tiap pemimpin, penganjur dan pemerintah masyarakat Islam, sebab tidak ada perbezaan antara kewajipan Rasulullah dan kewajipan yang dipertanggungjawabkan kepada mereka ini. Perbezaannya sekadar Rasulullah menerima wahyu dari langit, sedangkan mereka ini pula menjalankan mengikut apa yang telah diturunkan itu dari sunnah Rasulullah sendiri. Jadi tidak ada beza kedudukan antara pemimpin, orang alim dengan Rasulullah. Beza dari segi kerja, bukan beza dari segi pangkat. Pangkat memang tinggi Nabi, sebab Nabi ni rajulun, lelaki yang telah diberi wahyu, lelaki yang telah diberi kebesaran, pangkat yang paling besar iaitu Nabi. Cuma dari segi kerja yang akan dibawa oleh orang selepas daripada Nabi wafat ni, kerja yang sama, mihnah yang sama, tribulasi yang sama, halangan yang sama, masalah yang sama saja yang akan dihadapi, ataupun mungkin lebih kurang berbanding Nabi-Nabi. Sebab Nabi-Nabi yang terdahulu dia lagi teruklah kena berbanding orang yang kemudian ni, maknanya ulama sekarang ni apa-apa semua lagi ringan berbanding apa yang dihadapi oleh Nabi dan Rasul itu sendiri. Okay. Sebab Nabi dan Rasul ni ialah orang yang mula-mula mengasaskan sesuatu dalam kaum dia. Sebab orang yang mula-mula ni kerja dia berat. Macam orang yang baru nak buka tanah, orang-orang tua kita dulu nak buka tanah, kerja tebah lalang ni berat. Sebab macam-macam kita akan bertemu. Contoh orang-orang yang duduk Felda tahun 30-an, 40-an. Okay. Baru lagi rancangan. Sebab saya tahu ni keluarga saya pun daripada kawasan tu. Okay. Orang yang peringkat awal ni dia kena tebah yang ni, bertemu dengan harimau, bertemu dengan gajah apa semua. Ini untuk yang generasi awal. Teruk dia kena. Generasi kedua dia hanya meneruskan kebun yang dah siap dah. Jadi para ulama dan pemimpin ni, perjalanan tu sudah dilalui, tempat tu telah dibuka oleh Nabi dan Rasul. Kita hanya pastikan perjalanan tu sama, pengurusan tu sama. Okay. Jadi zahirnya apa yang dihadapi oleh kita hari ini jauh lebih ringan berbanding apa yang dihadapi oleh Nabi SAW tu sendiri. Ringkasnya, Rasulullah bertanggungjawab terhadap dirinya sebagai seorang mukallaf, bertanggungjawab terhadap keluarganya sebagai ketua keluarga, dan bertanggungjawab terhadap manusia umum sebagai seorang Rasul dan juga pemimpin yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Okay. Itu poin yang kedua yang disebutkan oleh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Poin yang ketiga dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperolok-olokkan kaumnya yang telah membelenggukan segala tenaga fikiran dan adab tradisi datuk nenek moyang mereka itu, iaitu menyembah berhala dan melakukan perkara mungkar yang lain tanpa memikirkan apakah berhala itu boleh memberi sesuatu kebaikan atau membahayakan kalau tidak disembahnya. Okay. Dia terjemah sini memperolok-olokkan. Memperolok-olokkan saya rasa macam kurang tepat, sebab dia macam Nabi menganjing pada sembahan-sembahan yang disembah oleh musyrikin. Sebab dalam kitab Arab dia tulis apa? Dia tulis sini, abar rasul ala qaumihi an ya'saru anfusahum littaqalidil mawruthah an abaihim wa ajdadihim. Nabi telah menjelaskan keaiban pada sembahan yang lama. Orang yang ada buku ni lah, buku fiqh sirah ni yang diterjemahkan oleh Ustaz Darus Senawi ni. Ustaz Darus Senawi ni orang Perlis baru saya tahu. Dia punya perjalanan dia, saya ada tengoklah satu orang, dia share tentang Ustaz Darus Senawi ni, dia ada tulis perjalanan dia. Dia antara orang yang minat bahasa Arab, daripada Perlis pergi belajar ke Azhar, naik kapal zaman yang lama lah. Lepas tu balik belajar Azhar, jadi guru di Besut Terengganu beberapa tahun. Cuma cerita dia panjang lah. Okay, cerita dia. Cuma biasalah zaman tu, zaman awal lagi. Cuma usaha dia dah besar lah untuk dia terjemah kitab ni. Okay. Dia terjemah memperolok-olok
telah memperolok-olokkan kaumnya. Nabi itu memperolok, maknanya memperolokkan ni, kalau kita tengok dia satu perkataan yang bermaksud Nabi mempersendakan sembahan. Itu bukan akhlak Nabi. Sebab Nabi kata la tasubbu, jangan kamu cela, mempersendakan sembahan orang agama lain. Jangan. Kita tak setuju dengan agama apa yang ada atas dunia pun, kita tak boleh cela. Apa bodoh sembah patung. Tak boleh sebut aku tu. Tak boleh kata ni apa patung tangan sampai 16, 17 ni. Tak boleh kata. Tak boleh kita hina, sebab kita pun tak suka kalau dia kata pada masjid kita, kalau dia kata pada agama kita. Sebab tu antara benda yang tak cerdik bila mana seorang Islam dia menghina berhala orang. Tak boleh. Nabi larang dua-dua. Mengkagumi berhala pun Nabi larang, menghina berhala pun Nabi larang. Sebab tu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni ketika mana Nabi ni dia sakit yang menyebabkan Nabi wafat. Jadi isteri Nabi ni bergilir jaga Nabi di rumah Aisyah. Jadi pada hari itu giliran Ummu Habibah dengan Ummu Salamah. Jadi Ummu Habibah ni dia tengok Nabi tidur, Ummu Salamah pun dia tengok Nabi pun macam tidur baring je. Dia orang pun bercerita lah. Nak tengok TV tak ada TV sama tu. Okey. Jadi dia orang bercerita. Okey. Ummu Salamah ni dia lebih senior. Dia antara isteri Nabi yang agak berumur. Jadi dari segi pengalaman dia lebih jauh lah berbanding isteri-isteri yang lain. Okay. Dan dia ni juga antara muslimah yang pergi berhijrah bersama dengan Ja'far bin Abi Talib ke Habsyah. Dia antara yang pergi. Antara orang kata apa, orang-orang awal yang melakukan penghijrahan waktu umat Islam ditekan di Mekah. Okay. Habsyah kita tahu sebuah negara Kristian. Sebuah negara Kristian. Walaupun Habsyah itu dari segi rakyatnya ialah bangsa kulit hitam. Habsyah hari ini ialah Ethiopia. Negara Ethiopia. Okay, negara Ethiopia ni kalau tengok Kristian lah. Sebab tu kalau tengok Rastafari. Rastafari ni apa saya tak ingat, yang 3 color tu lah. Warna kuning, merah. Dia ada yang rambut macam apa saya tak ingat nama dia. Yang pakai Rastafari ni satu ideologi yang ada di Ethiopia. Raja terakhir Ethiopia ni dia tamadun hebat. Habsyah lah dulu Ethiopia ni. Sebab tu kalau tengok Habsyah ni dia sebuah tamadun yang hebat. Dia taklah sehebat Rom dan Parsi, tapi dia hebat. Zaman Nabi An-Najashi, Ashamah An-Najashi. Cuma yang terakhir sebelum digulingkan oleh kuasa-kuasa besar dunia macam Amerika ataupun Rusia ni, sebelum berlaku perang dunia ni, raja terakhir Ethiopia ni nama dia Haile Selassie. Haile Selassie ni telah diagungkan oleh orang Ethiopia, yang mana orang Ethiopia, orang Afrika ni telah jadikan hamba oleh orang Amerika Syarikat pada waktu tu yang menjajah negara ni. Mereka telah angkat Haile Selassie ni sebagai Tuhan. Sebab tu dia ada satu agama Rastafari. Agama Rastafari yang pakai baju 3 color. Saya tak ingat nama dia punya. Bob Marley, ya, tu nama dia. Bob Marley. Bob Marley ni antara yang bawa pahaman Rastafari. Walaupun dia kempen peace, dia kempen orang kata apa, keamanan. Ramailah dulu orang muda kita tahun 80-an, tahun 70-an ni minat pakai baju 3 color, baju besar, memperjuangkan isap ganja zaman tu. Sebab itu satu kebebasan. Sampai sekarang ni pun duk bawa benda yang sama. Cuma dia dah jadi agama. Dia jadi agama. Okay. Jadi Ummu Salamah ni dia pergi ke Habsyah. Habsyah ni tamadun yang besar, tamadun yang hebat. Okay. Nabi duk baring. Nabi dengar apa yang isteri dia bercakap. Cuma Nabi sakit pada waktu tu. Okay. Dalam riwayat kata bila mana Nabi ni dia buka mulut dia, Aisyah kata aku nampak warna hitam dekat dengan langit Nabi, kesan racun yang diberikan oleh lelaki, oleh perempuan Yahudi pada peperangan Khaybar. Sebab tu Nabi kata antara yang menyebabkan aku mati ni sebab racun tu. Cuma kesan itu 5-6 tahun lepas daripada perang Khaybar tu lah. Okay. Jadi bila mana Nabi duduk baring, Ummu Salamah ni nak start cerita. Nak cerita pada isteri Nabi yang muda-muda ni. Dia kata dulu aku pernah pergi Habsyah. Aku bersama dengan orang Islam di Habsyah ni. Antara benda yang aku tengok di Habsyah ni ada satu gereja, nama dia Maryah, gereja Maryah. Dalam gereja tu ada patung yang cantik. Patung itu merupakan patung seorang perempuan dan dikatakan itu ialah Mary ataupun Maryam. Okay. Nabi dengar lagu tu, Nabi bangun. Yang tengah sakit tu Nabi bangun. Okay. Nabi kata jangan kamu
terpedaya dengan patung tu. Nabi kata sesungguhnya telah celaka orang yang terdahulu kerana telah menjadikan orang-orang hebat daripada kalangan kaum mereka sebagai sembahan dan telah menjadikan kubur orang-orang tokoh mereka sebagai masjid. Nabi kata, Nabi nak beri isyarat kepada kita, jangan rasa takjub dan kagum terhadap orang kata apa, patung berhala. Tak boleh. Walaupun tempat-tempat yang ada patung berhala ni dijadikan sebagai tempat pelancongan. Batu cave, punya besar, daripada jauh pergi nampak. Ramai orang pergi, Melayu pun ramai pergi naik pakai atas tu. Okay. Di Thailand ada Sleeping of Buddha, pergi. Orang Melayu kita pergi. Masjid tak pernah pergi, Sleeping of Buddha dia pergi. Okay. Jadi benda-benda seperti itu dilarang. Aku kata apa? Dia tak perlu dan tak sepatutnya berlaku. Nabi larang agungkan patung berhala, Nabi larang juga cela. Nabi tak suruh kita buat apa-apa pun. Tengok-tengok macam biasa. Tak perlu buat apa-apa dan berlalu pergi. Okay. Jadi nak sebut pada kita, perkataan abar Rasul sini maksudnya Nabi memberitahu di mana aibnya, di mana kurangnya sembahan berhala. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut perumpamaan berhala-berhala ini sangat lemah, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata sekiranya lalat tu hinggap di mana-mana bahagian di berhala tu, berhala yang telah dibentuk ada tangan kaki tu, dia tak boleh tepih pun lalat yang ada atas hidung dia, tak boleh. Sebab apa lalat? Sebab zaman tu masyarakat Arab jahiliah yang tak peluk Islam lagi ni, selain mereka buat berhala daripada patung, daripada kayu yang diukir, mereka juga buat berhala daripada makanan, antaranya kurma yang ditumbuk dengan gandum. Ditumbuk dengan gandum, dia jadi macam doh orang nak buat donat tu lah. Okay. Dia boleh buat bentuk. Okay. Asal buat untuk makan, tapi tiba-tiba buat bentuk tu nampak macam hebat, sembah. Orang kata itu yang disebutkan sebagai pemikiran jahiliah. Dia sembah, dia lapar, dia ambil tangan sikit, dia ambil kaki, lalas sekali habis dia telan Tuhan dia. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya itu keadaan masyarakat Arab jahiliah. Sebab tu Umar Al-Khattab, dia jadi khalifah. Saya tak ingat siapa yang tegur dia, kalau tak silap Anas bin Malik. Anas bin Malik ni dia tengok Umar kadang-kadang menangis, kadang-kadang ketawa seorang. Kita tengok khalifah duduk macam tu, apa perasaan kita? Tuan-tuan boleh bayang. Tengok menteri besar duduk masjid, kadang-kadang menangis, kadang-kadang ketawa. Dia ni sepenggal kot. Duk buat perangai sengih seorang, nangis seorang. Okay. Anas bin Malik dia tanya, wahai Amirul Mukminin, apa masalah ni? Nangis seorang, ketawa seorang. Okay. Kata Umar Al-Khattab, dia kata, aku ketawa sebab aku duk teringat. Aku duk teringat dulu kita ni sebelum dapat Islam, betapa bodohnya kita ni. Buat Tuhan lapar, makan Tuhan tu. Buat patung Tuhan ni, lapar perut, tak ada makanan, balas Tuhan tu, habis, tak tinggal satu sisa pun. Punya tak cerdik, tu pun percaya benda tu boleh beri manfaat. Tu sebab aku ketawa. Okay. Dan aku menangis sebab apa? Kalau Nabi tak zahir, kita kekal bodoh macam tu sampai hari ni. Okay. Jadi itu keadaan dia merenung. Umar Al-Khattab ni dia memang kuat merenung pun. Dia bukan termenung, tak tahu tahuan ala. Dia merenung banyak benda. Dia belajar something, ilmu manzar dia panggil, ilmu pemandangan ataupun pemerhatian. Okay. Jadi dalam poin ni Rasulullah telah memberitahu tentang keaiban, memperolok-olokkan tu tukar kepada Rasulullah menjelaskan kekurangan dan keaiban kata apa? Sembahan berhala ataupun adat tradisi datuk nenek moyang. Okey. Apa lagi yang disebut sini? Yang telah membelenggu segala tenaga fikiran kepada adat tradisi datuk nenek moyang mereka, iaitu menyembah berhala dan melakukan perkara mungkar yang lain tanpa memikirkan apakah berhala itu boleh memberi sesuatu kebaikan atau membahayakan kalau tidak disembahnya. Seterusnya Rasulullah menyeru mereka agar membebaskan diri dan pemikiran perhambaan dan cengkaman tradisi yang lapuk yang sedikit pun tidak berbau dengan logik dan mantik. Maknanya tradisi-tradisi yang tak betul, tradisi-tradisi yang tak logik, itu ialah benda-benda yang Nabi cuba buang. Antaranya adat pernikahan yang sangat-sangat teruk. Hakikatnya itu bukan pernikahan, itu ialah penzinaan. Sebab tu kalau kita tengok dalam masyarakat Arab jahiliah ni, dia ada satu kahwin, nama dia Al-Buda'ah, kalau saya tak silap lah nama dia. Dia punya nama perkahwinan tu.
Okay. Ataupun boleh cek pada dalam kitab Rahikul Maktum. Perkahwinan ni macam mana? Satu orang lelaki dia dah berkahwin dengan satu orang perempuan, dia bersama dengan perempuan tu sampai perempuan tu mengandung. Lepas daripada tu, lepas perempuan tu mengandung, dia akan suruh perempuan tu pergi tidur dengan mana lelaki-lelaki lain yang dia pilih dan bersama dengan isteri dia. Tujuan dia apa? Untuk melakukan percampuran air mani. Sebab percaya percampuran air mani ni dengan cara tu menyebabkan anak tu jadi cerdik. Tak tahu main pada mana. Tapi itulah maklumatnya yang diorang duk belajar. Hakikatnya kau tengok, diorang ni kena tipu dengan Yahudi. Yahudi pun tak buat. Okay. Yahudi kata perempuan yang datang haid ni kotor, tak boleh sentuh. Jadi orang Arab jahiliah ni, diorang dah ada rumah yang asing. Dia tengok saja anak perempuan dia, isteri dia datang haid, dia akan letakkan isteri dia dan anak perempuannya satu tempat yang jauh daripada rumah dia dengan dia beri pakaian yang kotor. Dia belajar pada mana? Belajar pada Yahudi. Okay. Yahudi pun tak buat benda tu kepada masyarakat dia. Okay. Sebab tu Nabi nak buang benda ni, Nabi tunjukkan kepada kita banyak hadis perempuan yang datang haid ni, haid tu memang kotor, tapi perempuan tu tidak kotor untuk duduk dekat dengan kita. Sebab tu ada riwayat Nabi pernah minta kepada Aisyah untuk beri kepada Nabi ni kain. Nabi duduk dalam masjid Nabi, Aisyah duduk dalam rumah. Nabi panggil Aisyah, suruh bagi pada Nabi ni kain, dalam keadaan Aisyah pada waktu tu haid. Dan Aisyah masuk dalam masjid, bagi, lepas tu balik semula. Sebab tu ada khilaf di kalangan para ulama tentang isu perempuan yang datang haid, dia boleh duduk ke ataupun dia boleh lalu saja dalam masjid. Ada perbahasan lah. Ada yang kata lalu tak apa, duduk tak boleh. Ada yang kata dah lalu tu bolehlah duduk. Macam-macam lah pandangan. Okay. Cuma merujuk kepada zaman sekarang ni lah, saya tengok pendapat duduk tu tak ada masalah pun. Maknanya kalau perempuan dia datang haid, dia duduk. Sebab poin dia lah untuk supaya haid itu tidak mengotori kawasan masjid, darah dia. Zaman sekarang ni dia dah ada tuala wanita apa semua yang confirm boleh yang kata apa, melindungi daripada benda tu tercemar. Sebab zaman dulu orang guna kain perca je, dia tak kemas zaman dulu. Okay. Jadi sebab tu kau tengok pendapat zaman dulu, dia mengatakan tak boleh duduk, boleh lalu je. Sebab kalau duduk confirm dia punya kain perca yang jadi pelapik pada darah haid tu akan terkena kawasan masjid. Sebab tu perempuan zaman dulu dia tak masuk masjid ataupun dia tidak terlibat dekat dengan kawasan masjid bila mana dia datang haid. Itu bab perbahasan fiqh je lah. Okay. Adapun dalam bab ziarah kubur, haid ke tak haid ke, yang jumhur para ulama kata perempuan tidak terlibat sedikit pun dengan pengurusan pengkebumian mayat. Itu yang tepatnya. Walaupun majoriti mazhab Syafi'i dia longgar sikit dalam bab ni. Mazhab Ahmad bin Hanbal dia tegah dalam bab ni. Sebab tu kalau kita pergi Arab Saudi, kita pergi kuburan Baqi', perempuan tak boleh masuk. Perempuan memang tak boleh masuk kawasan perkuburan. Dia haid ke dia tak haid ke, dia tak boleh masuk. Sebab kubur tu hanya untuk lelaki. Walaupun mazhab setengah mazhab dia kata sebab apa Nabi larang masuk? Nabi larang masuk ialah takut berlaku kecelaruan emosi kalau berlaku kematian. Dia tak boleh tahan, akhirnya dia melakukan niyahah. Niyahah ni maksudnya meratap. Dia pukul kepala, itu kebiasaan masyarakat zaman dulu. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya mazhab Ahmad bin Hanbal dia bukan isu emosi, dia kata isu dia Nabi larang. Pandangan itu ada tarjih di kalangan para ulama. Cuma nak sebut pada kita, hakikatnya pergi ke kubur ni ialah untuk mengingati mati. Itu poin yang paling awal yang kita kena sepakat dulu. Ziarah kubur ialah untuk mengingati mati. Pengkebumian ni pun mengingati mati. Hakikatnya tajhizul mayyit. Sebab tu Nabi kata orang yang pergi salat jenazah kemudian dia pergi ke majlis pengkebumian, bagi dia 2 qirat pahala. Sebab apa? Sebab poin dia ialah untuk mengingati mati. Kita yang pergi tu ialah mengingati mati. Sebab tu Nabi akan bertazkirah. Nabi tak pakai selipar atas kubur. Ini antara benda-benda yang dilarang bila mana kita berada atas kubur ni. Sebab tujuan dia untuk tuzahhiduka lid dunia, menjadikan kita lebih zuhud kepada dunia. Sebab tu orang tengok Nabi larang kita duduk atas kubur, sebab ada kemuliaan pada jasad yang ditanam. Sebab tu Nabi kata orang yang duduk atas bara api berbanding orang yang duduk atas kubur, lebih baik duduk atas bara api lagi.
Itu benda yang kita kena tahu. Sebab tu benda ni kalau kita sentuh agak sensitif lah. Kalau berlaku tempat-tempat yang jenis nak buat talqin ni, dia suka duduk atas kepuk tu. Dia lengah nak duduk bawah, dia duduk kat kepuk tu. Duduk dekat kepuk tu, duduk atas kubur lah. Kepuk kata apa, kotak yang kita letak dekat setengah-setengah kubur. Ada orang dia jadikan tu tempat duduk. Itu bukan tempat duduk. Itu ialah hudud kubur ataupun sempadan kubur. Kita tak boleh duduk atas tu. Tapi ada orang dia enteng lah bab ni, dia duduk. Okay. Kalau kubur-kubur yang orang kata apa, yang tak tersusun, lagilah tak sepatutnya kita duduk. Sebab kita tak tahu. Kadang-kadang kita terpijak tu memang dah terpijak kubur lah pun. Okay. Jadi dalam bab ni kita kena fokus sikit lah, supaya orang kata apa, kita kena jelas larangan. Tapi poin dia ialah macam tu. Sebab tu Nabi larang bila mana berlaku pengkebumian ni kita bercakap-cakap. Tapi kita bukan boleh lah nak jadi tegas macam tu. Cuma sepatutnya lah orang yang pergi majlis pengkebumian, dia kena sedar diri lah. Ada orang dia pergi majlis pengkebumian, dia pergi, dia dengar. Tak kira lah kawasan tu dia nak buat talqin ke, dia baca tazkirah ke. Okay. Tapi dia tidak merahmati ataupun tidak memberi perhatian kepada bacaan ataupun tazkirah tu. Yang dahsyat lagi boleh sembang pula. Lepas ni nak pergi minum air mana? Tak ingat mati, ingat makan juga. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya dia punya maqasid ziarah kubur tu dah jadi kurang. Jadi kurang. Sebab tu ada sebahagian ulama dia melarang menziarahi kubur pada hari tertentu sebab hilang ruh tu. Antaranya ziarah kubur pada hari raya. Saya bukan bersetuju dengan pandangan tu. Cuma saya nak sebut apa sebab yang kata golongan yang kata tak boleh tu. Sebab hari raya orang pergi dengan jiwa yang tidak sepenuhnya mengingati mati. Orang mengingati lemang, ketupat, apa yang dia nak makan lah kat rumah. Cuma dia drama lah sikit. Drama sikit, menangis-menangis sikit, buat upacara jiru air sikit, doa-doa sikit, tutup buku Yasin apa semua. Lepas pada tu paling tanya, rumah ada makanan apa? Tak ingat juga mati. Okay. Dia orang kata apa, dia kurang dari segi jiwa tu, kata jiwa. Sebab poin ziarah kubur ni ialah mengingati mati. Sebab tu Nabi ziarah kubur waktu malam, bukan pagi. Pagi ni tak berapa kuat sangatlah dia punya tu. Malam ni tak ada orang nak pergi pula. Okey, tu problem dia. Kita bagi lalu azan dulu. Lama.
Okey, kita sambung sikit lagi apa yang disebutkan oleh penulis ini yang terakhir. Dari sini dapatlah kita simpulkan iaitu agama ini dan segala ahkamnya adalah sejajar suluhan fikiran dan mantik. Oleh yang demikian, maka di antara syarat-syarat yang terpenting untuk menentukan sahnya iman dengan Allah Subhanahu wa taala ialah keyakinan dan fikiran yang bebas tanpa bertaut dengan sebarang adat resam atau tradisi yang lain. Penyusun ilmu tauhid menyatakan dalam puisi tauhidnya yang berbunyi, fa kullu man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhal min tardidi. Tiap orang yang beriman secara taklid imannya tidak dapat dikuasai oleh was-was dan syak wasangka. Okay. Jadi poin yang dia sebut sini, Nabi menyampaikan ilmu dan tauhid, dan ilmu yang paling besar Nabi bawa ni ialah tauhid. Tauhid ni ialah kita membenarkan Tuhan dengan logik akal kita sehingga kita yakin apa yang sedang kita imani itu, dan bukanlah kita beriman dengan ikut-ikut orang ataupun tak faham kenapa saya beriman dengan benda tu. Okay. Jadi setakat itu saja kita punya perbahasan pada malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.